Singapura dia penting. Singapura ni kan, cara dia Trump menang pun dia boleh masuk. Biden menang pun dia boleh masuk. So kita mungkin perlu lihat dari segi taktik mereka bagaimana. Ya. Kita berjumpa sekali lagi dalam rancangan Madani Podcast. Kita sambung perbincangan kita tentang Laut Cina Selatan ni, Datuk. Ya. Kita tahu bahawa masalah ini, masalah hubungan antara bangsa yang kadang-kala tegang adalah masalah diplomasi satu. Tetapi satu lagi ialah masalah kekuatan kita. Ya. Kalau kita dilihat sebagai tidak kuat, maka orang akan buli kita. Jadi, kita perlukan suatu persiapan, bukan sekadar persiapan dari segi kekuatan diplomasi, dengan pertolongan negara-negara lain ataupun rakan-rakan, tetapi kekuatan kita sendiri, negara kita sendiri untuk mempertahankan kedaulatan integriti wilayah kita. Dan kita dihambat dengan beberapa isu sebelum ni apabila kita berbicara tentang kekuatan pertahanan, aset ketenteraan kita. Yang terutamanya bila disebut tentang tentera laut, kita akan terbayang LCS. LCS bukanlah carrier ke atau kapal selam. Tapi LCS saja. Literal Combat Ship. Tapi itu pun jadi satu masalah sekian lama. Jadi apa yang kita perlu buat sekarang untuk kita mempersiapkan kekuatan kita? Kalau tadi Datuk sebut makna Indonesia mengambil masa kira-kira 2 dekad lah untuk meningkatkan nampak persiapan pertahanan lautnya. Apa yang kita perlu buat? Bukan setakat laut sajalah sebab dia integrated dia. Maknanya udara dan sebagainya. Jadi apa yang kita perlu buat sekarang? Okay. Saya rasa perkara pertama perlu kita cari, kita ni sebuah negara maritim. Okay. Kita semenanjung dipisah Laut Cina Selatan dengan Sabah dan Sarawak. So kawasan kita luas dan kita berada di tepi Selat Melaka. Namanya arteri perdagangan dan tenaga dunia. Banyak minyak, yang gas yang melalui ini. Negara-negara di Asia Timur banyak yang bergantung pada arteri ini. So dalam sebarang konflik, Laut Cina Selat Melaka ini akan jadi tarikan. Okay. Kedua, kita harus ingat bahawa dalam pertahanannya bukan saja keputusan hari ini kita beli, esok boleh dapat. Jadi lead time untuk memperoleh, memasukkan di dalam satu sistem yang bersepadu mengambil masa yang lama. Okay? Tapi perlu dimulakan. Tiganya, kita harus melihat pertahanan ini sebagai pelaburan. Pelaburan yang memelihara kedaulatan, kemerdekaan dan keutuhan wilayah kita. Kita jangan melihat, selepas era darurat, insurgency, tidak ada lagi masalah. Selepas berakhirnya perang dingin. Cuma beralih. Kalau dulu zaman darurat, insurgency, internal security. Okay? Tentera darat yang penting. Tapi kini, dengan konflik, potensi konflik di Laut Cina Selatan, potensi konflik dunia yang mungkin berlaku, konflik antara India dengan China, yang melibatkan Taiwan, semua itu memerlukan pelaburan yang besar dalam tentera laut, APMM, Agensi Penguasaan Maritim Malaysia, dan juga tentera udara. Itu penting. Dan kita, maaf cakaplah, kita telah nampaknya telah tidak begitu serius dalam soal ini. Soal SCS satulah. SCS kelas kapal Gowin. Egypt, Mesir juga memperoleh, dan ada beberapa yang mereka decide untuk bina di Mesir. Sudah siap pun. So kalau Mesir boleh buat, kenapa kita mengambil masalah yang besar sangat kan? Itulah. Kita telah 5 SCS yang belum kunjung kita tengok lagi.
Dan kita kata hari itu ada 3 korvet yang kita beli daripada Turki. Saya rasa itu tak cukup. Okay? Kerana potensi konflik lah makin meningkat. Katakan kapal selam. Kita ada 2. Jadi ada setengah kata, kenapa kita perlukan kapal selam apa. Tapi mari kita melihat realiti. Dalam ASEAN saja. Vietnam ada 6. Okay. Singapura ada 4. Singapura yang kecil tu. 4. Indonesia ada 4. 2 lagi on order daripada Perancis. Myanmar ada 2. Myanmar pun ada 2. Satu dihibah oleh India, satu dihibah oleh China. Okay. Dua-dua nak menarik perhatian Myanmar, so dua-dua bagi kapal selam. Dan kita Thailand pun sedang berfikir untuk membeli 1 hingga 3, 4 buah. So kapal selam ini senjata yang paling baik untuk pertahankan diri dengan kapal selam adalah kapal selam yang lain. Okey, kerana kita tak tahu di mana dia berada, bila dia akan ada. Dan Singapura punya kapal selam yang kita kata punya air independent propulsion. Mana dia boleh menyelam lebih lama, beroperasi lebih lama dan lebih senyap. Kita tak ada. So kita perlu melihat kenapa pertahanan kita kita kata ini sudah mencukupi itu. Kita lihat Singapura saja. Bukan nak membanding secara buruk, tapi dibandingkan. Kenapa Singapura ada 100 jet pejuang termoden? Dia ada 40 buah F-15. Okay. Dalam ASEAN ni, setakat ini hanya dia dan Indonesia saja yang Amerika Syarikat benarkan untuk jual F-15. Dia telah perolehi, Indonesia tengah fikir sebab kos yang tinggi. 100 buah jet pejuang, 60 buah F-16 yang telah ditingkat upaya kepada Block 72 yang moden. Okey. Dan dia baru ni Amerika telah menjual misal MRAM jenis AIM 120C8 versi ekspor kepada AIM 120D. Okey. Hanya yang dia saja yang saya ni jual. Dengan misal kita yang C7 MRAM C7 yang kita ada, jarak dia 2 kali 50% more. Dalam perang udara ni, siapa dapat kesan lebih dahulu, siapa dapat lock on, tembak lebih dahulu, dia menang. Dengan pesawat perang awal, berteknologi Israel dia ada 4 buah. Air dominance, air superiority Singapura ada masa berapa jam saja. Okay. Kenapa kita tidak fikir, kenapa kita tidak mempunyai pertahanan yang sekurang-kurangnya dapat mempertahankan kepentingan kita lah. Setakat 18 buah Sukhoi, 8 buah Hornet tidak mencukupi. Dan itu pun teknologi telah ketinggalan. Okay, dengan teknologi baru. So kita perlu ada satu plan peningkatan kekuatan pertahanan kita. Yang integrated. Kita tak boleh tentera laut buat plan sendiri, tentera udara buat plan sendiri. Satu tempoh yang panjang kita ambil beberapa dekad. Tapi ada sasaran di mana kita nak berada. Dan ini keputusan yang penting. Ada orang kata kita biarkan kepada pihak tentera untuk buat keputusan. Tapi saya fikir pihak politik juga perlu mengambil. Kerana jika dibiarkan hanya pihak cabang darat, cabang udara, cabang laut, akan ada persaingan antara mereka. Dan sumber peruntukan kita bukanlah finite. Bukan infinite kan? Ada finite. So politik, kuasa politik perlu menentukan. Dalam membuat keputusan dalam masa yang sama, dari segi tata kelolanya itu kena kita harus perbaiki, merasionalisasi proses perolehan pertahanan. Sebab kita tak mau jadi macam cerita Skopin, cerita LCS yang kesannya inilah hari ini yang kita lihat jadi kita sebenarnya ada masyarakat civil yang lebih inform tentang soal pertahanan ni. Supaya yalah kita perkenalkan ada yang lobby untuk beli jenis ini kan macam-macam lah. Tapi kita harus ada perbahasan yang berdasarkan maklumat yang betul untuk lihat mana sistem yang terbaik. Misalnya kelas LCS kita. Saya pelik kenapa misal pertahanan udaranya dari jenis kata Mika. Singapura telah memperkenalkan terlebih dahulu melalui LMV mereka,
littoral mission vessel mereka 8 buah mereka ada. Semua guna Mika juga. Dari segi misal anti kapalnya NSM Batam Kongsberg, Singapura telah memperkenalkan untuk tingkat upaya 6 buah frigate dia, misal Blue Spear buatan dia dengan Israel, yang pergi jarak lebih jauh. Sebelum sempat kita SCS kita ini masuk in service, Singapura telah memperkenalkan antidote kepada LCS kemampuan kita. Itu belum lagi masuk 6 buah yang akan menggantikan Corvette Class Victory mereka yang punya pertahanan udara 2 lapis, Aster 30 dan Mika. Dan ini salah satunya dalam ASEAN bila diperkenalkan nanti. Jadi ini apa yang berlaku ni mungkin wake up call untuk kita kembali menilai kekuatan kita. So saya sudah pertahanan kita ni wake up call dah banyak. Cuma setiap kali wake up call kita tutup alarm. Tutup balik. Bangun tutup, tidur balik. Ini telah berlaku sejak dalam 20 tahun. Kita kaitkan dengan politik. Negara baru bergelut dengan pasca COVID dan ekonomi pun macam Datuk sebut tadi, kita sudah nampak tanda-tanda pemulihan. Dia sekarang soal prioriti. Jadi apabila kita sebut soal pertahanan ini, rakyat biasa menganggap pertahanan bukan prioriti utama. Malah di kalangan kalangan awam pun mungkin mereka nak melihat perumahan tentera yang lebih baik, gaji yang lebih baik. Tapi bagaimana kita nak memperbetulkan persepsi ini berdasarkan kepada realiti yang berlaku ini? Sama, satu lagi kita harus ingat, kita ini antara 30 trading station terbesar di dunia. Dan majoriti trading kita melalui laut. So untuk mempertahankan sea lines of communication dalam masa krisis, kita juga import banyak makanan. Kita harus mempunyai tentera laut yang kuat, tentera udara yang kuat. Okay? Dalam jadi untuk mempertahankan kedudukan ekonomi, kepentingan ekonomi kita, mempertahankan pertahanan kelangsungan hidup ekonomi kita, survival ekonomi kita. Bukan sahaja kemerdekaan, kedaulatan, kota wilayah, tapi kepentingan ekonomi kita. Kita negara antara 30 negara terbesar dagangan di dunia. Port Klang baru ni telah naik daripada pelabuhan kontainer 13 tersibuk kepada 11 tersibuk mengikut Lloyd's 100 list. Tanjung Pelopas ke-15 tersibuk. Makna kedua-dua pelabuhan ini adalah pelabuhan kedua dan ketiga tersibuk, kontainer tersibuk dalam ASEAN lepas Singapura. Okay? Bayangkan perdagangan kita. Tahun lepas sahaja ekspor merchandise kita $312 billion. Belum lagi import. So, penting itu. Kemudian dalam EEZ kita, Zone Ekonomi Eksklusif, yang mana kita punya hak kedaulatan. Khazanah laut itu potensinya. Dengan teknologi yang ada sekarang, kita boleh. Dan ramai orang yang teringin sangat dengan khazanah yang ada. Gas, apa jenis mineral yang ada di bawah itu. Ikan semua. Itu milik kita, mutlak. Tak ada orang lain boleh campur. Jadi, tapi kenalah ada alat untuk mempertahankan. Bagi kita melihat kedudukan tentera laut kita. Ini boleh didapati dari open source. Okay. Hanya ada 2 buah kapal frigate kelas Le Q yang punya kemampuan peperangan 3 dimensi. 3 dimensi apa? Pada misal pertahanan udara, misal anti kapal dan torpedo pertahanan peperangan bawah permukaan, anti kapal selam. Minimum lah 3 dimensi ni panggil kan. 2 buah saja kita ada. Kelas Le Q, KD Le Q, KD Jembat kita beli tahun 90-an dari UK. Misal pertahanan udara jenis Seawolf lah obsolete. Exocet yang ada di situ asalnya bukan Exocet yang Block 3 yang terbaru. Okay. Kemudian 2 buah saja. Dan kita ada hanya sebuah lagi kelas Kasturi yang tahun umur 40 tahun saya tu. Yang ada misal anti kapal tapi tak ada misal pertahanan udara. So dengan 3 buah kapal ini, kelas Kasturi yang ada satu, bukan kalau berhadapan dengan kapal yang punyai kita mempunyai 6 buah kapal peronda 2 pesisir PV frigate ringan lah.
yang kelas Kedah yang tidak punya misal pun. So apa bila pembuat dasar ingin mengambil satu option, bagaimana, apa aset yang mereka hantar? So kita harus melihat realiti ni. Berbanding, kita kena banding dengan pihak yang kita mungkin bergeser. Okay. Kalau dulu dia kita kata, orang putih kata vacuum nature abhors vacuum. Okay. Katakan bahawa kita mempunyai hanya 2 buah kapal dengan kemampuan 3 dimensi. 2 buah kapal selam yang bukan tak ada AIP seperti Singapura. 1 buah yang ada misal anti kapal saja. Okay. Bila pihak yang ada niat jahat ataupun ada nakal sahaja nak menguji kita atau dalam sebarang perundingan kita dengan mereka yang melibatkan wilayah, persempadanan wilayah kan, jadi mereka akan calculate. Okay. Cegah rintang kita berada, deterrence kita berada tingkat mana. So dalam perundingan mereka ada upper hand. Dan kita bukan sekadar ada masalah dengan China dengan Filipina pun ada masalah. Sabah belum selesai. Kita kena ingat masa kita menang, Soeharto bersetuju untuk bawa KC Padan Lingitan ke ICJ. Kita berada dalam kedudukan yang lebih baik dari segi kualitatif ketenteraan daripada Indonesia. Cuba fikir kalau keadaan sekarang, Singapura hendak berunding, Indonesia berunding sebab dia calculate kenapa dia hendak serahkan kepada kita di meja rundingan apa yang kita tak boleh menang di meja konflik. Itu juga Vietnam. Dan kita kena ingat kita ada tentera di pulau-pulau, kejadian kita di Laut Cina Selatan yang perlu juga pelindungan dan pertahanan. So kita harus melihat ini dari segi jika kita tidak mempersiapkan diri kita dengan sekurang-kurangnya minimum level of deterrence, orang akan pihak yang probe kita, ada pihak yang akan mengambil advantage daripada ini. Dan dunia hari ini bukan mulut mereka boleh manis berkata apa, tapi dari segi tindakan mereka, bagaimana nanti kalau ada nelayan mereka yang menceroboh, kemudian kita nak mengambil tindakan, itu sudah pun banyak mereka hantar kapal lebih besar, apa kita nak buat? Itu kita harus lihat itu. Okey, berkenaan dengan China, balik pada China. Dia bila sebut ada China dia jadi sensitif. Kita tahu pembangkang di Malaysia ni pun boleh dikatakan Perikatan Nasional tu tak ada China langsung. Dan mereka cuba mengaitkan apa juga masalah kita dengan China dengan hubungan kaum kita, yang Melayu, China, India di Malaysia ini. Timbullah soal cerita yang keluar tahun 2022 dulu, 1.2 juta warga China masuk tapi tak keluar. Itulah yang diulang walaupun perkara itu Menteri Kementerian Dalam Negeri Hamzah Zainuddin pada ketika itu pun sudah menyatakan bahawa jumlah itu tak betul. Tapi apabila sahaja berlaku ada masalah kita dengan China di Laut Cina Selatan, maka perkara itu dijadikan isu politik. Jadi bagaimana kita nak melihat ini supaya jangan dijadikan isu politik. Ini soal survival kedaulatan negara. Jadi saya mungkin orang tak setuju, biasa ke approach Singapura dalam soal ini. Singapura ni dalam soal-soal berkaitan dengan kedaulatan, hak kedaulatan, persempadanan, keutamaan wilayah mereka. Mereka walaupun dengan negara-negara yang mereka jiran, mereka mengambil sikap legalistik. Very principled. Apa yang menjadi hak mereka, mereka akan pertahankan habis-habisan. Walaupun mereka baik dengan kita ataupun kita ada hubungan ekonomi yang baik, tapi begitu. Dalam soal ini juga saya fikir perlu ada principle stand. Mungkin tiba masanya juga kita tidak senyapkan soal ini dengan setiap kali jika ada China
mengambil tindakan yang kita rasa menjejaskan kepentingan kita, kita harus secara publicly dengan sopan tapi tegas kata ini tak dapat diterima. Maknanya tahap assertiveness lebih tinggi. Pada masa sama, jaringan diplomasi kita perlu lebih seimbang mungkin. Dengan kita melihat kepada the enemy of enemy is our friend. Itu the enemy of my enemy. So kita harus jelas soal itu kan. Jadi kita mungkin kita kena lihat bahawa dalam era friendshoring, onshoring, soal ekonomi sekarang, di mana kalau dahulu keputusan untuk melabur di mana dibuat berdasarkan purely economical, tanpa fikir soal kerajaan dengan kerajaan hubungan tak berapa baik. Tapi sekarang tidak lagi begitu. Ke depan kita akan melihat sama ada soal onshoring, friendshoring, di mana pelaburan dan rantaian pengeluaran dalam teknologi yang dianggap sensitif akan diletakkan negara mana itu sendiri ataupun di negara sahabat. Kita pengeluar semiconductor top 10. So kita harus dari situ mungkin outreach kita, pivot kita ini, kita punya hubungan yang baik dengan China. Okay? Tapi hubungan baik pun kita sebenarnya mempunyai trade deficit yang besar dengan China. China untung, kita rugi. Mungkin tiba masanya kita kembali menaikkan hubungan kita dengan negara-negara di barat pula. Yang perlu juga kita santuni. Walaupun kita tidak bersetuju dengan dasar-dasar mereka, dasar dua mereka. Tapi saya rasa itu masih berterusan. Saya rasa kita telah tempohnya berpelan. Dan ini kelihatan dalam tindakan negara yang berkenaan lah. Kalau kita lihat lawatan peringkat tinggi dah berkurangan. Temponya berkurangan. Jadi banyak yang skip. Yang menjadi tumpuan sekarang Vietnam dan Indonesia. Dan kita tidak boleh biarkan itu jadi monopoli mereka. Dan kita juga ada kepentingan ekonomi. Dan sumber pelaburan terbesar masih lagi dari Amerika Syarikat, FDI. Dunia masih lagi Amerika Syarikat dan Jepun. Dan Germany. So kita harus tap that itulah. Tapi ia juga bergantung kepada siapa akan menang White House. Itu penting lah. Singapura dia penting. Singapura ni kan cara dia Trump menang pun dia boleh masuk. Biden menang pun dia boleh masuk. So kita mungkin perlu lihat dari segi taktik mereka bagaimana. Tapi kalau orang kata dia memang anak emas Amerika. Tidak juga. Dia bukan. Saya fikir kita perlu realistik bahawa dia tidak anak emas Amerika. Walaupun dia mengambil tindakan, dia hubungan dia dengan China baik. Malahan Lee Kuan Yew, kemudian Lee Kuan Yew dulu dikatakan bahawa Deng Xiaoping sebelum memulakan program pembaruan ekonomi dia, reform ekonomi dia, telah mahu beberapa negara termasuk Singapura, Malaysia untuk melihat. Lee Kuan Yew dikenal sebagai rapat dengan pemimpin China, Deng Xiaoping, dan memberi nasihat. Hubungan mereka baik. Tetapi, kena jelas, tindakan Singapura juga menunjukkan assertiveness dan independence mereka. Mereka mempunyai latihan ketenteraan di Taiwan. Mereka berlatih sejak dulu, lama lagi. Tak tahu sekarang masih ada, tapi itu menimbulkan kemarahan China juga. Peralatan yang Singapura beli, keseluruhannya Western. Pertahanan mereka. Tak ada satu pertahanan mereka beli dari China. Namun, mereka dengan China rapat. Lebih rapat dari kita. So, kita kena melihat itu. Dan China boleh menerima itu. Dia dynamic hubungan power ni kan, negara-negara ni kita kena lihat China itu apa tasawur dia, apa worldview dia. Kita harus faham dari situ. Kalau kita tidak faham dari situ, masalah besar lah bagi kita. Jangan kita dianggap oleh China nanti sebagai taken for granted. Kita tak boleh. China kata okey, aku buat apa pun tidak bertanya pun tak apa. Tidak boleh begitu. Kita boleh sampai, kita kena jual mahal sikit lah. Jual mahal.
Okay. Jadi saya rasa kita dah bincangkan perkara ini lebih 40 minit ya. Banyak macam-macam kapal, jet semua Datuk dah sebut. Jadi itulah dia realiti dalam kehidupan kita di Malaysia hari ini. Maknanya dalam keadaan kita nak meningkatkan ekonomi, tapi kita juga perlu mempunyai kekuatan untuk mempertahankan asas yang paling utama dalam kenegaraan, iaitu wilayah, tanah kita dan laut kita. Yes. Jadi alhamdulillah saya rasa cukup bertuah pada malam ini dapat dengar banyak kuliah geopolitik dan juga ketenteraan. Walaupun Datuk pernah masuk military training ke apa? Pernah saya berbaris masa hari sukan di sekolah pun tak dipilih untuk itu sebab tak dipilih kaki apa dia panggil, tak boleh kawat. Kawat teruk betul. Saya ingin juga menambah dua perkara. Pertama, kita jangan politikkan soal petang. Betul. Kita harus ada konsensus soal pertahanan dan hubungan luar. Ada konsensus kerajaan pembangkang, kepentingan kebangsaan, national interest. Dan kena jelas apa itu national interest kita. Tahun depan kita akan mula balik dengan program latihan khidmat negara. Jadi itu diharap satu perkara yang boleh memberikan satu lonjakan. Saya lebih suka kalau Singapura perkhidmatan negara, full military, tapi dari segi politiknya. Keduanya, saya rasa kita harus lihat pertahanan ni memupuk minat yang sustainable. Jangan hangat-hangat hari ni kemudian tak hangat. Harus ada itu. Seharusnya perlu ada di peg daripada GDP kita, KDNK kita, certain percentage. Mungkin 2% daripada KDNK kita yang kita belanjakan untuk pertahanan. Supaya ada konsistensi. Dan keputusan keselamatan hendaklah dibuat oleh Mindas lah. Jangan nanti dihantar ke kementerian yang lain untuk diluluskan. Yang mereka melihat ini tak perlu, ini tak perlu. Susahlah kita. Masalah besarlah kita kan. Sebab itu keadaan kita hari ini macam ni. So kita dua perkara itu. Jadi diplomasi, ketenteraan adalah dua perkara yang penting untuk survival negara. Jadi alhamdulillah saya rasa dah masak jugalah perbincangan kita pada malam ini. Sedikit sebanyak kita bagi pandangan. Ada ramai yang mungkin tak bersetuju. Itu biasalah. Saya pun ada juga yang tak bersetuju. Itu biasalah. Tapi tak boleh kita nak berdebat kat sini. Biasalah. Tapi perkara ini memang bukan satu perkara yang mudah. Ia memerlukan satu perancangan jangka panjang dan satu wacana yang sihat lah. Dan penting kita berbahas berdasar fakta. Fakta yang di verified. Jangan kita dasar sangkaan atau andaian. Itu yang paling penting dalam soal pertahanan ini, dalam soal keselamatan diplomasi ini. Itu penting. Kita bersetuju tak bersetuju ataupun kemana kita, itu biasa. Tapi harus ada konsensus. Kita memerlukan pertahanan yang kokoh, kuat. Perolehan pertahanan perlu diperbaiki dengan lebih baik. Dan soal diplomasi juga perlu kita tingkat upayakan. Tingkat upaya. Jadi kita tidak boleh bergantung kepada Perdana Menteri PMS Datuk Seri Ibrahim seorang sahaja. Wisma Putra diplomasi Wisma Putra. Maknanya ada satu pemikiran diplomasi yang konsisten. Tapi kena bagi peruntukan yang lebih untuk Wisma Putra lah. Wisma Putra tidak boleh dianggap sebagai satu kementerian yang peruntukan yang cukup lah. Diplomasi ini bukan it's not cheap. So kita perlu defense pun tidak cheap. Tetapi ianya perlu dan jangka masa panjang dia perlu. Jadi terima kasih Tuan Mazri. Saya bagi pihak Madani Center ucapkan banyak-banyak penghargaan atas kesediaan Datuk datang pada malam ini. Dan kita harap ini dah sedikit sebanyak memberikan pencerahan supaya kita melihat isu ini secara objektif, secara fakta dan secara untuk kita membawa negara ini bergerak ke hadapan dengan dasar dan polisi sesuai dengan perkembangan antarabangsa ini. Dan alhamdulillah kita akan berjumpa pada masa di dalam siri Madani Podcast yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.